Salam sejahtera anak-anak. Diharap anak-anak semua bersedia. Jadi hari ini kita akan belajar pendidikan moral untuk tahun 6 dalam tajuk Sayangilah alam, hargailah kehidupan. Ini adalah satu tajuk yang sangat penting sekali. Ya, baik. Jadi kita sedia maklum hubungan alam semula jadi ini, kehidupan alam semula jadi ini sangat berkait rapat dengan manusia. Sangat berkait rapat dengan manusia. Sama-sama saling bergantung sesama sendiri. Jadi adalah tanggungjawab kita untuk menyayangi alam ni. Alam ini termasuklah tumbuh-tumbuhan, haiwan, udara, air dan sebagainya. Baiklah. Jadi kita dah beribu tahun manusia ini hidup dengan alam, kan? Tapi atas ketamakan manusia, kecuaian manusia, kerakusan manusia, maka kita telah membuat alam ini menderita. Dan secara tidak langsung kita sendiri juga menderita, manusia juga menderita. Kita dapat tengok kat sini. Tengok ni. Air tercemar, kan? Hasil daripada pembangunan. Yang tadi kita tengok nampak alam semula jadi indah saja, kan? Tapi bila manusia mula mengikut hawa nafsu dia, alam semula jadi mula menerima kehancuran daripada manusia. Baiklah. Dia ada 3 punca utama kenapa bumi kita ini tercemar oleh manusia. Semuanya kebanyakannya memang dari manusia lah. Kebanyakannya dari manusia. Memang hasil daripada manusia kita ni, manusia ni, kan? Yang pertama adalah hasil daripada bahan bakar, kan? Bahan fosil. Manusia juga yang buat. Yang kedua adalah penternakan dan perladangan. Pertanian agriculture, kan? Itu bezanya dengan permaculture. Permaculture ni maksudnya semua jenis-jenis spesies dibangunkan bersama. Tapi berbeza dengan agriculture. Agriculture ni kalau tanam sawit-sawit saja, kalau tanam padi-padi saja. Jadi sebenarnya setiap tumbuhan ni dia hidup berseiringan dengan tumbuh-tumbuhan lain, baru tanah tu jadi subur. Kalau tanah tu diusahakan hanya satu jenis tanaman saja, lama-lama tanah tu akan jadi tandus, kan? Begitu juga makhluk binatang. Kalau kita ternak lembu saja tanpa menghirau monyet, tanpa menghirau buaya, haiwan-haiwan yang lain, maka lama-kelamaan dia akan mengakibatkan kerosakan juga, ketandusan, kesuburan yang ada di bumi ini. Yang ketiga ni akibat manusia ni membuang sampah, kan? Manusia ni banyak membuang sampah. Tidak kita harus mula. Sampah-sampah boleh buang pun jenis sampah-sampah yang berbahaya, terutamanya plastik, kan? Baiklah. Nanti kita pergi lebih mendalam. Baik. Ni yang pertama sekali tadi, kilang ni. Kilang ni syarikat-syarikat besar lah, kan? Kita mana ada kilang, syarikat-syarikat besar lah yang ada kilang ni. Mereka ni mengeluarkan gas-gas yang berbahaya, kan? Gas-gas yang boleh mencemarkan alam, merosakkan kesihatan kita, kan? Jadi bukan yang
pakcik-makcik kat kampung kita tu bakar kat belakang rumah tu, bukan. Tu sikit saja. Dari zaman dulu, zaman purba lagi. Orang dah bakar kan kayu, rumput-rumput yang untuk mereka bertanam, bercucuk tanam tu. Dah lama dah. Tapi semenjak zaman industri, sebab semenjak tu lah banyak pencemaran berlaku sebab dibuka kilang-kilang yang besar. Zaman dulu pun orang bakar-bakar. Red Indian dulu bakar-bakar. Nenek moyang kita dulu bangsa Iban yang bercucuk tanam membakar juga. Tapi tak adalah pencemaran seperti yang dibuat oleh orang yang membuka kilang yang besar-besar ni. Baik. Yang kedua ni, kita tengok ni adalah daripada ternakan. Ada nampak tu najis tu, besar najis tu kan, hampir besar lembu. Najis ni akan mengeluarkan gas juga yang berbahaya kan. Gas ni contohnya macam CO2. Tahu CO2? CO2 ni adalah karbon dioksida. Dia ni lah akan memberi kesan rumah hijau ni. Kesan rumah hijau, greenhouse effect kan. Saya pun tak tahu dalam bahasa Melayu dia apa, greenhouse effect. Di mana kepanasan di bumi ini akan terpantul dan balik ke semula ke bumi, tak keluar. Confine macam dia tertutup. Jadi maksudnya kepanasan tu tak akan macam bertakung lah. Saya pun tak tahu bahasanya. Macam bertakung dekat bumi. Jadi gas-gas ni, gas-gas yang berbahaya ni akan terperangkap di atmosfera bumi kita ni. Seterusnya, kalau kita tengok sini, yang warna apa tu? Saya pun tak tahu warna apa tu. Warna peach, warna coklat muda. Ini adalah hasil daripada agriculture, hasil daripada ternakan dan perladangan yang ada di muka bumi kita ni. 30% tanah yang ada di bumi ini telah digunakan untuk ternakan dan perladangan. Inilah yang menyumbang pencemaran alam sebenarnya juga. Perladangan dan penternakan yang masif, yang terlalu besar. Manusia ni tamak. Dia nak untung, dia buka ladang besar-besar, dia pelihara haiwan banyak-banyak. Tu manusia ni memang sifat dia macam tu, tamak. Kalau kita tengok ni, ini adalah tuaian dalam masa 1 minit. Tuaian menuai daripada ladang tu adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 padang American football, rugby Amerika tu. Besar tu. Dalam 1 minit. Dalam 1 jam ada 60 minit. Berapa luas tanah ni dibuat perladangan. Baik. Dan seterusnya, bila kita terus membuat perladangan macam ni kan, buat perladangan macam ni, apa hasilnya bila kita terus macam tu? Pokok-pokok hutan yang kita, tanaman tumbuh-tumbuhan ni, dia ni lah yang menyerap CO2 ni adalah karbon dioksida. Jadi mereka ni, tumbuh-tumbuhan ni sedut dan menghasilkan oksigen. Tapi bila dah semuanya ditebang kan, semua dibuat ladang, apa yang jadi? Jadi pemanasan, jadi oksigen jadi kurang, karbon dioksida jadi banyak. Mana dah?
Okey, baik. Dan yang terakhir, ini yang kita mampulah. Kita tak mampu nak berhentikan orang daripada buka ladang besar-besar. Kita tak mampu nak berhentikan orang daripada membuka kilang besar-besar, tapi kita mampu membuat sesuatu yang kita mampulah di dalam kuasa kita. Kita tengok sini, satu orang, seorang daripada kita akan menghasilkan 4.3 pound sampah sehari. 3 pound ni sama dengan 4 kilogram. Jadi darab berapa? 1 pound sama dengan 0.454 kilogram. Setengah kilogram lah kiranya, hampir setengah 1 kilogram. Jadi tengok sini, ni kita ni, masing-masing individu kita. Jadi dalam setahun kita hasilkan ni, kamu buat matematik dia lah. Kira berapa sampah kita buat setiap seorang kita ni. Kan tadi ni yang kita buat tadi kan, banyak ni sehari. Katakanlah dan dekat rumah kita ada 5 orang, darab lah. Kalau setahun, berapa banyak sampah kita buat. Tengok lagi dalam bumi ni, dalam dunia kita sekarang ni, ada berapa orang, lebih kurang lah. Kalau setahun yang ni seorang buat, kalau ramai ni berapa? Agak-agak dia. Kamu buat matematik ya. Cikgu biarkan kamu buat matematik dia. Bayangkan. Baik. Tengok ni pula. Ini yang manusia hasilkan dalam masa setahun. Berapa banyak sampah yang kita hasilkan. Jadi ini sesuatu yang kita mampu. Yang kita mampu. Kita tidak perlu kuasa, kita tidak perlu kita tidak perlu duit yang banyak untuk bertindak. Ini yang dalam kuasa kita, dalam bidang kita, dalam kuasa kita, dalam kemampuan kita, kita buat. Macam mana kita nak mengurangkan sampah, menghasilkan sampah. Jadi kenapa ni? Kita pun tahu, seperti yang mula-mula cikgu bagi tahu tadi, manusia ni dia bergantung kepada semua makhluk-makhluk lain, kan? Dan setiap makhluk lain ni pun bergantung sesama sendiri. Yang ni bergantung dengan ni, yang ni bergantung dengan ni. Jadi kalau satu spesies hilang, contohlah ikan hilang, tak ada lagi ikan, lama kelamaan dia akan menghasilkan dia akan memusnahkan spesies lain. Lama kelamaan ini mati, ni mati, kita pun habis, pupus. Jadi kita kena ubah. Kalau tak nak diri kita terhapus, kita kena jagalah alam semula jadi kita ni. Kan? Sebab tak ada orang lain lagi tinggal kat dunia kita, bumi kita. Kita ni lah, kita dengan alam semula jadi. Jadi masing-masing main peranan, kena menjaga alam semula jadi, kan? Kita tengok ni, ini kutub utara. Pada tahun 1979, bongkah ais dia besar ni. 2016, berapa tahun yang lepas,
Ais dia dah jadi kecil macam ni. Tu jadi keadaan dunia sudah tidak menentu. Inilah global warming kan, pemanasan global kan, akibat daripada tangan-tangan manusia. Kita ni lah yang menghasilkan. Ni hasil karya kita semua lah ni. Jadi apa yang berlaku bila ada global warming, pemanasan global, banyak kita cakap alam bencana apa orang panggil tu, bencana alam, ya kan. Tapi sebenarnya kita sendiri yang membawa bencana kepada diri kita kan. Kemarau kan, kemarau, banjir, taufan dan macam-macam lagi kan. Ini semua hasil kita. Jadi kita lah yang tanggung. Jadi kita kena berperanan supaya dapat menghilangkan lagi, mengurangkan pencemaran. Menguranglah mula-mula, mengurangkan pencemaran. Jadi salah satu lagi kaedah dia adalah ni kita tak mampulah. Ini adalah tanggungjawab negara-negara di seluruh dunia, kerajaan-kerajaan di seluruh dunia kan, dan syarikat-syarikat besar di seluruh dunia, di mana mereka sepatutnya berusaha bersungguh-sungguh membuat renewable energy, sustainable energy kan, tenaga daripada alam semula jadi, guna angin, cahaya solar ni kan, daripada menggunakan minyak, gas macam tu kan. Ini kita tak mampulah, cikgu tapi kamu mampu sebab kamu adalah generasi baru. Jadi belajar rajin-rajin supaya kita dapat bina ni teknologi ni, menggunakan alam semula jadi sebagai tenaga kita, untuk menghasilkan tenaga di negara kita dan seluruh dunia. Dia tak dapat kita nak selamat negara kita sendiri saja. Ini masalah seluruh dunia. Jadi semua masing-masing kena sama-sama membantu. Bukan masalah negara masing-masing. Ini masalah seluruh dunia, masalah global kan. Jadi apa yang kita mampu buat tadi, yang ni kita ada belajar dalam bahasa Inggeris kan. Reduce, kurangkan. Reuse, kita semula, guna semula. Recycle, kita semula. Reduce, kurangkan. Reuse, guna semula. Recycle, kita semula kan. Dan reduce ni kurangkan, jangan buat banyak yang sangat sampah. Kalau ada pun benda-benda yang terpakai itu, cuba modify jadi benda yang lain yang dapat menghasilkan jadi benda yang masih dapat diguna. Kalau tak dapat guna juga, dibuang, tetapi dengan recycle. Itu kita mampu buat. Itu dalam bidang kuasa kita masing-masing, dalam kemampuan kita masing-masing. Yang ni tak dapat, belum lagi. Ni masa akan datang. Ni tanggungjawab kamu kan. Tanggungjawab cikgu menyedarkan kamu tentang perkara ni. Tanggungjawab kamu belajar rajin supaya kamu dapat menghasilkan tenaga bersih yang tidak mencemarkan alam. Baik, seperti mana yang dimula-mula tadi kita bagi tahu, kita adalah we are the problem. Kita lah manusia ni lah yang buat masalah sebenarnya kan. Kita nak marah dengan lembu yang mengeluarkan najis, yang ada bahan, yang ada gas tu. Siapa yang menternak dia jadi macam tu? Manusia lah. Manusia yang buat kan, manusia yang menternak. Bukan salah binatang. Binatang tak tahu apa-apa, haiwan tidak tahu apa-apa.
kan. Walaupun kita ada dalam masalah kepada ini, kita juga adalah penyelesaian. Kita adalah penyelesai masalah ini juga. Kita yang buat masalah, maka kita kena selesaikan masalah ini. Kalau tidak, kita khawatir terlalu lewat nanti, bumi kita ni akan hancur. Hancur oleh siapa? Oleh kita sendiri. Jadi sekian saja cikgu, pengajaran cikgu hari ini. Semoga kamu dapat manfaat. Ada tanggungjawab satu lagi kepada untuk kamu, iaitu kamu sampaikan maklumat-maklumat ini kepada kawan-kawan kamu, kepada siapa saja yang kamu jumpa, kan. Ini saja cara kita menyelamatkan bumi kita, menyelamatkan alam semula jadi kita. Baik, sehingga kita